Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah taala dapat lagi sama-sama kita bertemu di dalam majlis ilmu, dapat lagi sama-sama kita berkumpul walaupun dengan adik-beradik, anak-beranak. Moga-moga ianya dapat manfaat untuk diri saya dan tuan-puan dan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dan alhamdulillah dapat lagi kita berkongsi ilmu. Moga-moga perkongsian ilmu ini mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah taala kurniakan kepada kita, dengan anugerah yang Allah taala kurniakan kepada kita, dapat lagi kita menghirup udara yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi kita berkongsi ilmu. Nak ngajar tak ada, kita kongsi ilmu saja. Tak kongsi setakat yang kita mampu. Kongsi setakat yang kita faham. Kongsi setakat yang kita tahu. Moga-moga perkongsian ini mendapat sahan untuk diri saya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Moga-moga ianya memberi kebaikan kepada saya di dunia dan di akhirat, insya-Allah taala. Alhamdulillah. Saya mengajak kepada semua tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jangan lupa untuk sama-sama kita menonton. Sama-sama untuk kita sama-sama mengambil pengajaran, ambil ilmu. Moga-moga pengajaran dan ilmu ini mendapat manfaat untuk diri saya dan tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah cerita dah 2-3 hari, kita cerita tentang kebaikan, rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semalam kita dah cerita dah beberapa kisah. Bermula daripada kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq bagaimana dia masuk Islam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila diberitahu tentang Islam, dia terus memeluk agama Islam tanpa banyak soal, tanpa banyak selidik, tanpa nak orang panggil mukjizat daripada Nabi tunjuk mukjizat. Tak perlu. Dia hanya percaya, yakin bahawa Rasulullah SAW adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul di akhir zaman. Khatimul Anbiya, penyudah para Nabi-Nabi. Khatimul Anbiya wal Mursalin, penyudah para Nabi-Nabi dan para Mursalin, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tu masuk Islam tanpa banyak tongeng. Macam kita nak percaya Islam, kita gaji dulu, kena ni dulu. Tak perlu. Tak, dia terus beriman dan yakin kepada Allah Ta'ala, yakin dengan Rasulullah SAW dan mengikut apa yang telah diajar oleh Rasulullah SAW. Baik, kisah yang kedua kita cerita tentang Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab. Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Dalam sebelum daripada dia memeluk, dia sangat-sangat membenci kepada Islam. Dia sangat benci kepada Islam.
dan sangat benci kepada Rasulullah SAW. Walaupun dia tahu Rasulullah SAW adalah seorang yang amanah, seorang yang jujur dari sudut jaga harta, dari sudut orang panggil bercakap dan sebagainya. Tiba-tiba Nabi bawa satu agama yang namanya Islam pada hari ini yang kita anuti hari ini. Maka Sayyidina Umar mula membenci Rasulullah, mula memarahi dan memusuhi Rasulullah SAW. Satu hari dia nak marah kepada Rasulullah, dia sendiri nak datang kepada Rasulullah, nak bunuh Rasulullah SAW. Tetapi ditakdirkan oleh Allah Ta'ala berkat dengan doa Rasulullah SAW kepada dua orang Umar. Salah kuatkan Islam, Allahumma izzal Islam, dan kuatkanlah Islam bi umrain dengan dua Umar, Umar ibn Hashim dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar al-Khattab radhiyallahu anhu diterima Islam, akhirnya memeluk agama Islam. Walaupun bekai macam mana pun, jahat macam mana pun, apabila Allah SWT nak bawa dia, nak tunjuk dia ke jalan yang benar, maka dia memeluk agama Islam, membenuk agama Islam, dan dia orang yang sangat tegas dalam agama Islam, dan dia sangat-sangat membatas perkara-perkara yang tidak diajar oleh Nabi. Dia sangat memusuhi. Kalau Nabi salah tak ajar, dia terus marah, terus tekan. Satu hari dia marah kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas ni dah sahabat Nabi yang hebat. Satu hari Anas ni dia baca mayat-mayat. Mayat-mayat, tahu mayat-mayat? Mayat-mayat ni dia baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gegar dia baca. Sayyidina Umar tengok, lepas Anas bagi salam kepada jenazah, pak takbir, ditarik Anas, dia buat temu Rasulullah. Ya Rasulullah, dia buat perkara bid'ah, perkara baru. Padahal mu dah ajar pun, dah semua pun baca kuat, baca Fatihah kuat. Maka Rasulullah tanya Anas, wahai Anas, betul ke buat gini? Anas kata, ya. Sebab apa? Apa sebab buat gini? Sebab kerana orang yang duduk belakang aku ni jahil-jahil belakang. Maka aku nak suruh dia dengar dan dia ikut serta dengan aku, baca sama-sama dengan aku, maka aku baca kuat. Rasulullah tak marah. Walaupun macam tu, nak kabarnya Sayyidina Umar ni seorang yang sangat tegas. Seorang yang sangat tegas. Baik tu ulama kata, kalau Nabi SAW tak suruh, tetapi ada nas, ada dalil, itu dikira nas ataupun kita sebut bid'atun hasanah. Kalau benda tu kebaikan, kebajikan. Baik tu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kata al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Apa dia? Bid'atun sayyi'at wa bid'atun hasanat. Sayyi'at bid'ah yang buruk, bid'ah dalalah, dan bid'ah yang satu lagi bid'ah hasanah. Pada nama, tetapi pada hakikatnya tidaklah bid'ah. Kenapa? Kerana di dalamnya ada bacaan ayat-ayat Al-Quran dan ada dalil yang umum. Walaupun ia tidak ada dalil yang khusus. Contoh kita zikir lepas mayang. Kita zikir bah mayang. Ada dalil tak? Ada dalil. Cuma dalilnya Rasulullah zikir senyap. Sir. Kalau kita baca kuat boleh tak? Tak ada masalah. Tadi saya nak Anas baca kuat. Sebab apa? Lama-lama budak-budak boleh ingat. Tengok. Atas ingat tak? Wirid. Wirid ingat tak? Ingat tak? Ayat kursi. Allahumma ajirna minan nar. Ingat tak? Ingat. Sebab apa ada ingat? Sebab baca sama tak? Baca sama tak? Sebab baca. Jadi budak-budak ingat. Ada tahu budak raja baca. Jadi ingat. Sebab apa? Sebab dia biasa wirid. Dia biasa baca semua. Kalau dia tak baca, macam mana dia nak ingat? Kalau Tok Imam tak baca, macam mana nak ingat? Lama-lama, dia jadi ingat. Apabila jadi ingat, tak mudah. Macam kita baca Fatihah juga. Macam saya tak tahu. Bila masa saya ingat Fatihah. Dah pandai dah. Dah reti dah. Cuma betul je. Kita betul Fatihah dengan guru ni, syekh ni. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang baca laju ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tengok. Kita tak pernah apa? Tak pernah tengok pun ayat Quran. Kadang-kadang kita tak pernah tengok pun pada, tetapi kita boleh ingat. Walaupun kita tidak cara tajwid dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita biasa ulang, biasa baca. Allahumma salli ala Muhammad. Itu kisahnya. Dah, tu dia. Apa lo jero dah ni? Dah, tu dia. Dah faham lah. Dah. Itu kisah Sayyidina Umar. Lepas tu masuk pula kisah kepada Sayyidina Osman. Ini kita nak cerita tentang Sayyidina Osman. Osman bin Affan radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Maidani daripada Amr bin Osman bahawa Osman berkata, aku pernah datang ke rumah saudaraku. Osman khabar dicerita, aku pernah datang ke rumah ibu saudaraku Urwah binti Abdul Muttalib. Dia juga pak dara Rasulullah. Urwah ni binti Abu Talib, pak dara Rasulullah dan juga ibu saudara, mak saudara kepada Rasulullah dan juga ibu saudara kepada Uthman yang sedang sakit. Sedang sakit. Tidak lama kemudian masuklah Rasulullah SAW. Tengah-tengah lagi ziarah, tiba-tiba masuknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun masuk. Apabila Rasulullah SAW masuk, mana tak ni? Tak nampak ni. Apabila Rasulullah SAW masuk dan aku melihat ke arahnya, aku terus tengok Rasulullah. Kata Osman, aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku nampak waktu itu keagungannya. Masa aku tengok Rasulullah, aku nampak keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda mendatangiku. Nabi SAW datang kepada dia. Nabi datang dan berkata, kenapa engkau lihat aku begitu serius? Bapa mu tengok aku serius sangat-sangat ni. Bapa? Wahai Osman, sesungguhnya aku merasa kagum kepadamu. Dia kabur kepada Rasulullah SAW. Dia kabur kepada Rasulullah. Sesungguhnya aku merasa kagum kepadamu dan kedudukanmu di antara kami dan apa yang dikhabarkan mengenai engkau. Maka Rasulullah SAW mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Rasulullah mengucap kalimah La ilaha illallah kepada Osman. Kemudian baginda membaca ayat ke-22 hingga 23 dalam surah Az-Zariyat. Rasulullah baca ayat 22 hingga 23 dalam surah Az-Zariyat. Kemudian baginda keluar dan aku pun mengikutinya dari belakang. Lalu aku memeluk agama Islam. Kata Sayyidina Osman, aku pun peluk agama Islam. Dah sebelum ni Ustaz khabar Sayyidina Osman ni masuk Islam di tanah Abu Bakar. Ya betul. Sayyidina Osman ni telah menerima ajaran Rasulullah SAW. Cuma dia tak bertemu dengan Rasulullah SAW secara nyata. Bila bertemu dengan Rasulullah, dia mengucap sekali lagi untuk menyaksikan syahadahnya di hadapan Rasulullah SAW. Inilah kisah Sayyidina Osman. Sayyidina Osman digelar dengan Az-Zunuraini. Az-Zunuraini iaitu yang mempunyai dua orang cahaya. Dua orang cahaya. Dua orang cahaya. Siapa dia? Cahaya tu dia berkahwin dengan anak Rasulullah SAW kedua-duanya. Ummu Kalsum dengan Ummu Kalsum dengan siapa dia? Siti Ruqayyah. Panda pun bagus. Ambil channel lah tu. Kalau ada ambil channel, Aisyah marah dah ni. Muja ambil channel dengar. Alhamdulillah. Bagus anak dari saya ni. Seorang ni. Bagus. Baik. Itulah kisah sedang Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman ni sangat-sangat memalu. Bahkan malaikat pun malu kepada Sayyidina Osman.
Sayyidina Osman pun malu juga dengan dia. Baik, sekadar itulah untuk kongsian kita pada malam yang penuh barakah. Jika ada apa-apa persoalan, ada apa-apa yang nak diajukan untuk ditanya kepada saya, insya-Allah kita akan jawab dalam siaran langsung saja, ya. Luar daripada siaran langsung kita tak akan jawab, insya-Allah. Malaikat tanya secara khusus melalui messenger dan sebagainya. Jika kami berkesempatan ada soalan-soalan untuk saya jawab, insya-Allah saya akan jawab di dalam siaran langsung kita, insya-Allah. Baru-baru ni ada orang tanya kepada saya, Ustaz, bagaimana kita nak bertaubat, nak minta ampun dengan mak ayah kita sedangkan mak ayah kita telah meninggal dunia? Macam mana nak suruh Allah Ta'ala ampun dosa kita? Dan kita telah banyak buat dosa dengan mak ayah kita. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Dan kalau kita dah buat dosa dengan seorang, kita telah buat salah dengan seorang, tidak kita kena ingat bahawa kesalahan yang kita lakukan mestilah dengan taubat. Kullu bani Adam khata'in. Tiap-tiap anak Adam ada buat salah dan silap. Al-khata'in tawabil. Tiap kesalahan mestilah kena bertaubat. Kena minta apa dengan Allah Ta'ala? Main apa? Dengar tak? Main. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita kena minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena minta ampun, dah kita kena dengar, dah minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dah macam mana caranya? Dengan kita perbanyakkan sedekah, banyakkan infak, banyakkan bantu sekolah-sekolah agama, banyakkan bantu orang yang memerlukan, orang miskin dan sebagainya. Kalau kita ada harta, kalau kita tidak ada harta, macam mana kita membuat kebaikan? Jika kita buat kebaikan dan orang senang dengan apa yang kita buat kebaikan itu, dikira kita telah bersedekah. Kita niatkan kebaikan yang kita buat ini untuk ibu bapa kita. Mudah-mudahan mereka mengampuni dosa-dosa kita, mereka merahmati kita, dan kita sentiasa doa kepada mereka. Kita minta dengan Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan dosa ibu bapa kita. Ibu bapa yang ada di dalam kubur yang telah meninggal dunia sedang menunggu doa daripada anak-anak yang soleh. Sebagaimana kita pernah dengar, idza matal insan in qata'a amaluhu, terputus segala daripadanya amal soleh, amal kebajikan. Nak semayang tak boleh dah duduk dalam kubur, nak sedekah tak boleh dah dalam kubur, nak apa yang dapat illa min salasah, malaikat daripada 3 perkara. Apa dia? Pertama Nabi sebut sedekah jariyah. Baik, sebelum kita nak pergi ke huraian sedekah jariyah, saya nak mengajak kepada tuan-puan, marilah sama-sama membantu saya untuk membina, untuk membangun madrasah Darul Zahrah. Yang madrasah yang saya bina ini bersama kawan-kawan ini adalah satu pusat pendidikan yang berkonsepkan pondok dan tahfiz. Pondok itu pusat pengajar Islam yang berkitab secara bersanad sampai kepada Tuan Musoneh, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tahfiz ini kita belajar Al-Quran, mengaji dan sebagainya untuk mereka hafal Al-Quran, untuk jaga Al-Quran. Dan pondok dan tahfiz ini untuk kami sebarkan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mereka nak belajar, nak mendalami ilmu agama Allah Taala, khususnya ilmu fardu ain. Dan yang paling penting, kami juga insya-Allah di Pondok Darul Zahrah ini akan cuba sedaya upaya untuk menawarkan pengajian percuma. Kami juga menawarkan pengajian percuma bagi anak-anak asnaf. Anak-anak asnaf, anak-anak yang kurang berkemampuan dan pelajar dari keluarga yang kurang bernasib baik, nak belajar tapi keluarga tak mampu nak bayar yuran, dan ataupun nak belajar tetapi tidak ada duit nak bayar dan sebagainya, dan amat tidak ada masalah. InsyaAllah mari jumpa kami di sini, dan mari datang sini. InsyaAllah kita akan cek, jika benar-benar tidak mampu, kita akan bantu dia menawarkan pengajian secara percuma, duduk di sini. Kita nak dia nak mari belajar.
Tak, bukan nak mari mai, nak mari belajar sungguh-sungguh. Tak, supaya dengan kita bantu mereka boleh sibuk ke agama di masa akan datang. Untuk makluman, bagi memulakan operasi madrasah ini, kita perlu menyiapkan 45% lagi pelaksana yang penting seperti dewan kuliah. Tak, dewan kuliah. Kita hanya ada surau baru, ada beberapa buah pondok baru, tu pun pondok-pondok warga emas. Kita masih lagi banyak memerlukan. Tak, kita memerlukan kelas hafazan, kita memerlukan penginapan pelajar-pelajar dan sebagainya. Bagi kita keselesaan untuk belajar, untuk mereka belajar adalah sangat penting. Walaupun mereka bukan daripada kalangan orang yang senang, tak, walaupun mereka dari kalangan anak-anak yang tak mampu bayar yuran. Macam seperti mana anak kita juga, yang mereka nak belajar mesti perlu kepada keselesaan dan sebagainya, perlu dengan orang panggil kemudahan dan sebagainya. Justru saya ingin mengajak kepada semua supaya membantu saya siapkan segera madrasah ini. Bantu saya siapkan madrasah ini. Moga-moga dengan bantuan tuan-tuan dapat memberi dan menyiapkan madrasah ini. Saya doakan semoga Syekh yang saudara-saudara, saudari tuan-puan sumbangkan ini bagi melihat madrasah ini tertegak akan diganti oleh Allah SWT dengan kejayaan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga walaupun sumbangan anda hanya nilai yang 1 beg seming, harga 18 riyal aje, tak banyak pun, akan dilipat kali ganda oleh Allah Ta'ala dengan berganda-ganda kerana niat anda untuk membantu agama Allah. Yang penting kita niatkan, kita bagi sumbangan untuk madrasah, untuk kita membantu agama Allah, untuk kita membantu mereka-mereka yang nak menegakkan kalimah Allah Ta'ala di atas muka bumi. Inilah sahan kita. Sahan yang kita sumbang itu, sumbangan yang kita beri tadi, itulah sahan kita, sumbangan kita. Sekalipun kita hanya membantu dengan nilai yang 1 beg seming ataupun dengan bata harga 3 sen sebata. Dan insya-Allah selagi mana tertegaknya bangunan hasil daripada duit kita, sumbangan kita, sen kita, walaupun RM1, RM2, RM2, RM3 sekalipun, dan ataupun lagi banyak, lagi baik hasil daripada seming kita yang kita infak, kita bantu daripada besi kita, daripada hasil bata kita sumbat ini, itulah selagi itu kita akan dapat mengalir pahala. Selagi itu pahala akan terus mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Seperti mana Nabi SAW bersabda macam saya sebut tadi, la iza matal insan inqata'an wa amaluhu illa min thalathah. Sedekahun jariyah, sedekah yang kita buat atas dunia, di akhirat kelak dak kita mengambil sahannya. Dak inilah apa panggil harta kita, rezeki kita yang sebenar, iaitu dengan kita bersedekah, kita akan dapat balik habuan pahala dengan sedekah tadi di alam barzakh, di alam kubur sana. Yang kedua, wa waladu salihun yad'a, wa waladu pula. Tu dia. Yang kedua iaitu ilmu yang yuntafa'u bih. Ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Kita ada ilmu, kita sampaikan. Kita ada ilmu, kita sampaikan. Awaladin salihin yad'una. Kita ada anak yang salih. Tak, kalau tak bini lagi, nak ada anak orang ni, kena bini dulu. Tak ada anak yang sentiasa doa kepada ibu bapanya, doa kepada orang tuanya. Tak, inilah yang kita sebut tadi. Tak, kita doa kepada mereka. Tak, dengan kita bantuan, kita sedekah, niatkan sedekah kepada ibu bapa kita, dapat pahala. Inilah ibu kita sedang menunggu, mak ayah kita sedang menunggu. Ya apa dia? Doa kita sebagai anak yang soleh. Kita jahat dulu ustaz, sekarang kita dah jadi baik, maka kita bertaubat, kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, kita ubah dan kita niatkan pahala yang kita beri tadi sampai kepada mereka ibu bapa kita. Wallahualam. Sekadar telah untuk kasihan ilmu pada pagi pada hari ini, moga-moga ianya bermanfaat untuk diri saya dan tuan-puan dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang baik datang daripada Allah, dan apa yang kurang, yang lemah itu datang dari kemana saya sendiri, dari kecahliang ke diri saya sendiri, dari kedaifan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak kalau ada salah
Pancasila dan terkasih basi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.